بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Rukun-rukun Islam dan rukun iman. Ya'lam annahu yajibu ala kulli shakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan ay ya'rifa arkanal islami wal iman. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf, laki perempuan yang akil balik mukallaf, dan jikalau ada ia sahaya orang sekalipun, kalau dia jadi hamba bila dia mukallaf, bahawa diketahui fa'il bagi yajibu tu, bahawa diketahui tu fa'il bagi yajibu, oleh bahawa diketahui ia mukallaf ni akan rukun Islam dan rukun iman. Paling kurangnya kena bila wirti. Itu tu ke satu di bawah. Di sini kami ingin mentakrifkan sedikit tentang takrif iman dan Islam. Maka kalimah al-iman dari segi bahasa ialah memberi arti mutlaqut tasdiki, segi lugah. Artinya semata-mata membenar dan percaya, itu segi lugah. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma anta bimu'minin lana," dan engkau tidak membenarkan kami. Makna ayat nak kok mana Tuhan lain. Mak kita nak kata lafaz mukmin, iman, amanah ni mana at-tasdiq. Tu makna segi lugah. Mutlaqut tasdiq, semata-mata percaya dan benar. Maka bimu'minin pada ayat itu memberi makna at-tasdiq, yakni membenar. Itu buka lagi kitab lugah Lisanul Arab. Dibuka tengok sana ada sebut qamuh tu. Pagi Ibnu Manzur. Adapun tarikh iman pada istilah, maka iaitu at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi Rasulullah mimma ulima minad dini bil darurah. Percaya dan menerima dan membenarkan dengan tiap-tiap perkara yang dibawa dengan dia oleh baginda Rasulullah. Apa saja yang Nabi bawa mari ya sebut, semua kita beriman dan berpegang teguh daripada perkara yang telah maklum di dalam agama Islam dengan jalan masti dan darurah. Itu iman dia panggil. Seperti beriman pada Allah, beriman kepada para malaikat dan kitab-kitab Allah dan Rasulnya, dan hari kiamat, qada dan qadar, baik dan jahat, itu daripada Allah. Dan beriman kepada apa yang difardu pada ibadat, sembahyang, puasa, haji, zakat, dan mengharamkan membunuh orang dan mengharamkan minum arak. Kena beriman. Beriman kata bunuh orang ni haram. Gitu dah. Minum arak haram, tahu dan beriman. Melakukan zina, makan harta riba, mengambil harta orang tanpa kebenaran, dan lain-lain lagi. Itu semua tu kena beriman, kena tahu, kena beriman. Antara akidah Islamiyah tu kitab satu jilid dah. Weci tebal dia. Maksud tasdik itu ialah i'tikad yang putuh, yang jazim, yang putuh dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana tasdik. Tasdik ni pegang putuh. Tak usah biar gonjel, pegang sungguh. Tunduk hati kepada apa yang telah datang daripada Rasulullah. Apa yang Nabi sebut, kita pegang, nak tunduk hati dan menerimanya.
dan tidak memadai semata-mata membenar dengan ketiadaan tunduk dan menerima. Tunduk dengan terima sama tu. Tunduk hati bukan tunduk kepala. Hati tu kita atirah. Hati kita jong dia panggil. Jong hati, benar hati dengan sepenuh. Dan wajib membenarkan dengan jalan ijma' pada perkara yang ijma' dan dengan tafsir pada perkara yang ditafsir pada perkara yang datang daripada Rasulullah. Tengoklah kalau ijmali secara ijmali, kalau secara tafsili maka secara tafsili. Tengok atas bagai. Itu tarikh iman. Adapun tarikh Islam dalam bahasa segi lugahlah, lugatan, ialah semata-mata turut dan tunduk. Mutlaqul inqiya' dia panggil. Turut dan tunduk. Firman Allah Ta'ala, "Kullam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakanlah kamu tidak beriman, tetapi hendaklah kamu berkata kami telah berislam. Segi lugah. Adapun tarikh Islam pada istilah maka iaitu semata-mata turut dan ikut serta tunduk kepada ajaran yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah. Apa yang Nabi bawa mari, apa syariat undang-undang Nabi bawa kepada Allah Ta'ala turut tu, daripada perkara yang telah maklum dengan jalan masti dalam agama dan jadi kenyataan dengan mengucap dua kalimah syahadah dan mendirikan solat dan menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan ibadat haji bagi mereka yang kuasa kepadanya, ini kepada haji. Itu sebagai rukun takrif dia. Takrif bagi iman dan Islam. Fa arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baital harama in istata'a ilaihi sabila. Bermula rukun Islam itu 5 perkara. Itu bahawa naik saksi, bersaksi, naik saksi bahawa tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Yang kedua, bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dibilaikan satu lagi tu, dua kalimah syahadah. Dan akan mendirikan sembahyang, dan akan memberi zakat, engkau puasa Ramadan, engkau haji akan Baitullahil Haram jika kuasa engkau berjalan kepada. Kalau kita kuasa, kita gila haji. Maka di antara dalilnya hadis di bawah sebagai sebut mata hadis dalam bab rukun Islam. Kerana hadis ini diriwayat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katana bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ila akhirih, dibinakan Islam itu di atas 5 perkara. Satu, menyaksikan bahawa tidak Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, bahawa Muhammad itu utusan Allah dan pesuruhnya, dan mendirikan salat dan memberi zakat dan puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Itu sebagai rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi. Rukun-rukun iman, kita baca straight gitu lah. Budak-budak tadika duk ngaji gitu ya ni. Rukun Islam, rukun iman. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman itu 6 perkara, iaitu bahawa engkau percayakan Allah dan segala malaikatnya, dan segala kitabnya dan segala rasulnya, dan hari kemudian, dan dengan qadar kebajikan dan kejahatan. Maka dalil dalam bab rukun iman itu bawah tu panjang lebar, kita baca sikit bawah. Dalil bab rukun iman. Lepas tu kita kata dulu, kita bagi dalil. Kita ni yang mana dalil tak ada, kita sebut hadis di bawah. Kalau hadis tak ada, tak sebut. Dalil rukun iman ni kerana hadis riwayat oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu katanya, hadis tu panjang lebar, bainama nahnu inda Rasulillah. Hadis ni dalam kitab Mata Arba'in Nawawiyah pada sebut. Kita ambil terjemahan maksud dia selalu.
Tengah-tengah kami berada di sisi Rasulullah pada suatu hari. Duduk sekali dengan Nabi satu ketika. Tiba-tiba datang ke atas kami oleh seorang laki-laki bersangat tam putih pakaian kain. Mari orang sore. Yang bersangat tan hitam warna rambut. Rambut tidak dinampak atasnya bekas musafir. Dia mari kabar-kabar duduk depan dah. Tak ada nampak berjalan mari, nampak duduk depan dah. Lekat dah. Dan tidak mengenalkan dia laki-laki itu oleh seorang pun dari kalangan kami. Ada apa dia kenal, buat sahabat dia kenal. Jangan duduk dia di tepi Nabi SAW, maka bersandar kedua lututnya kepada dua lutut baginda Rasulullah. Masuk berdepan dengan Nabi belakang lutut, setengah situ. Dan meletakkan kedua tapak tangan di atas kedua pohonnya, pohon Nabi. Tak tangan atas pohon. Kalau kita tak kenal takut juga. Tapi Nabi ya kenal dah. Pak kita ada sejak pak mengadapkan bayi pak belakang lutut belakang dahi. Kalau tak gila teruk dah ni. Kita tak tahu dah. Tapi Nabi ya tahu. Lalu berkata, ya wahai Muhammad, khabarkan olehmu kepada aku daripada Islam. Jadi kita ada masalah dengan Nabi, cuba ya Islam tu gapo Muhammad. Maka sabda Rasulullah, Islam itu bahawa menyaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah jua, dan bahawa Muhammad itu ialah pesuruh Allah, dan mendirikan Islam dan menunai zakat dan puasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullahil Haram jika kuasa jalan kepadanya. Nabi jawab, jawab betul belaka. Katanya benar akal. Betul. Dia tanya, boleh jawab. Kena. Katanya, maka terheran kami baginya. Ia bertanya, ia membenarkan. Dia tanya orang, akhirnya kata betul. Cuba ngawak periksa gitu. Maka katanya pula, khabar olehmu akan daku daripada iman. Yang tentang iman pula. Sabdanya Nabi, iman itu ialah bahawa beriman akau dengan Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat, dan beriman akau dengan qadar baik dan jahat daripada Allah. Katanya, kata seorang laki-laki tadi, benar akau. Betul hak mengoyak. Katanya lagi, maka khabar olehmu akan daku daripada ihsan. Maka sabdanya Rasulullah, ihsan itu ialah bahawa beribadat akau akan Allah seolah-olah akau melihatkan dia akan Allah. Ihsan yang kita buat amal ibadat seolah kata kita melihat Allah. Kita tak nampak pun, kinah pada kita ikhlas dengan Allah, Tuhan tengok kita. Maka jika akau tidak melihat akan dia akan Allah, maka bahawasa ia Allah melihatkan kita. Kalau kita tak melihat, dia tak melihat kita. Katanya pula, maka khabar olehmu daripada bilakah berlakunya kiamat. Muhammad meroyak kiamat bila? Sabdanya Rasulullah, tidaklah orang yang ditanya itu terlebih mengetahui pada orang yang menanya. Nabi kata orang yang kena tanya ni, dia tak boleh tahu lebih pada orang yang juru tanya. Juru tanya kena tahu pada aku lagi. Al-mas'ulu. Kemudian Rasulullah bersabda bagi aku, wahai Umar, adakah engkau tahu siapa yang menanya itu? Umar dah sekali. Umar mu kenal dak ke bagi muzakarah belakang lutut dengan aku sana. Tanya hari Selai, hari Mei apa. Berkata aku, Allah dan Rasul itu terlebih tahu. Ini cara adat Sayyidina Umar dan sahabat lain lagu tu lah. Bila Nabi tanya, dia tak jawab sekali tu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Tu cara dia. Kalau dia tahu, dia tak jawab. Dia beradak dulu, dia panggil cara beradak. Boleh jadi Nabi nak jawab kod lain lah. Itulah sebenarnya Nabi. Itulah malaikat Jibril. Itu Jibril. Ia datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu akan agama kamu. Itu. Mari ajak. Padahal Nabi tahu dah. Nak ajak agama ke Nabi. Jadi kita ambil sininya. Kalau aku email Islam, padahal hadis tu belakang dah. Ihsan apa situ belakang dah. Jadi kalau nak penjelasan masalah dalam hadis ni, kita buka dalam kitab suruhul hadis lah. Masalah berimej tu lagu mana dengan Allah dengan malaikat, satu syarat ikhlas amal lagu mana, dia panjang lagi dah. Habis kata. Kita pergi pada materi di atas.
Dan wajib atas mukallaf pula. Nyo tu mukallaf lah. Bahawa ia mukallaf mengetahui akan aqaidil iman. Aqaid iman tu dia kena tahu. Akidah. Dan iaitu segala sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil atasnya dan yang harus pada haknya, yang pada zatnya zat Allah. Dan segala sifat yang wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam dan yang mustahil atas mereka itu dan yang harus pada hak mereka itu. Situ tu kalau bila tu mengandungi 2 kalimah 50 akidatan. Kita dah mengaji lah kitab Faridah la Baqarah wa Ba'i Aqidatun Najin. Situ 50 akidah lah. Dalam 2 kalimah. Dalam bab usuluddin dia dah bahas lah. Sini sebagai sepitah lalu ya. Lepas tu kita bawa sikit itu sebagai ta'liq kalimah aqaid itu kita bahas segi ta'rif segi sebanyak. Sebagai mudah dia nak tengok bawah dia. Aqaid itu jamak daripada mufradnya akidah. Akidah mufrad aqaid. Makna akidah dalam bahasa Arab memberi arti apa yang manusia ikat atasnya akan hati. Itu akidah. Pada akadah pada simpu. Benar kita ikat hati kita. Itu akidah. Kamane digunakan lafaz akidah kepada apa yang manusia beragama dengan dia. Islam, Islam. Agama kafir ada akidah dia. Kristian ada akidah dia. Akidah masing-masing tu. Akidah ni mudah katanya pegangnya seorang yang beragama. Tak agama apa? Hak kita agama yang sebenar. Agama apa sih agama tak sebenar dia ada akidah cara dia. Dia tak sama. Seperti apa pikiran dan pendapat manusia beriman kepada dan terletaknya di hati. Dia peganglah hati dan akidah. Tuan panggil aqaid, akidah. Serta memberi kesan pada perbuatan dan tabiat perangai manusia. Oleh itu ulama memberi tarikh bahawa manusia itu ada satu makhluk yang pimpin dari sebelah dalamnya, duduk kontrol sebelah dalam, iaitu dari akidah pegang ni. Duduk kontrol kita di dalam akidah. Itu dah bahas bab kelimah lagi dah. Dalam Qamuh Misbahul Munir, kitab sejilik dah. Madah aqadah. I'taqadtu kaza aqadtu alaihi alqalba wad-dhamira. Ni segi lurah nak bahas dah. Aku i'tiqad seperti demikian, makna aku ikat atasnya akan hati dan perasaan. Ad-dhamir mana perasaan, bukan isi dhamir dalam hati. Iaitu perasaan di dalam hati manusia yang menjaga manusia dari kejahatan. Satu lafaz lagi mana wujdan. Makna wujdan ni mana kemampuan manusia membeza di antara perkara yang salah dan yang betul. Itu segi lurah. Depan lagi kita bahas segi bab istilah tarikh akidah. Dari makna tersebut ternyata tidak mesti dinamakan akidah bahawa adalah pegangan itu betul dan benar. Salah pun akidah, betul pun akidah. Tapi salah ditolakkan. Betul. Bahkan terkadang akidah tu baik betul dan dinamakan pegangan itu betul baik. Disebut dalam kitab Jam'ul Jawami' usul fiqh. Yang maksudnya etika itu ialah hukum yang putus yang menerima berubah, sama ada ia betul hakikat ataupun tak betul. Maka jika ia betul dengan hakikat, maka itulah etika yang betul. Maka jika tak betul, maka adalah etika yang fasik. Itu sebagai takrif akidah dia panggil. Akidah pada istilah. Akidah pada istilah mengikut apa yang disebut dalam kitab Akidah Islamiyah. Kitab ni satu jilid ni, yang mustarak. Orang yang karya itu masa 3 ke 4 orang. Di antaranya Dr. Mustafa Bugha, Ali Sarbiji, ulama Suria, dan juga Mustafa Sa'id, Dr. Mustafa Sa'id Khin. Mustarak. Sebagai muqarrah lah kalau kita ngaji dulu. Satu jilid tebal ni, kitab Akidah Islamiyah. Sifat 20 ke apa, situ belakang. Mengikut apa disebut kitab Akidah Islamiyah. Bahawa tokoh ulama Islam mereka menjadi lafaz akidah ini sebagai alamun bil ghalabah. Akidah Islamiyah
Dia panggil isi alam bil ghalabah. Nama dengan latah atau ilmu yang mengkaji apa yang wajib manusia i'tikad dan beriman kepada. Itu dia panggil. Panggil ilmu akidah Islamiyah, ilmu usul din, itu panggil alam bil ghalabah. Dan mendirikan atasnya dalil-dalil yang betul yang memberi hukum yakin. Dari itulah atas dasar-dasar agama yang sabit dengan dalil yakin. Mengikut takrif-takrif di atas. Ada ta tu ta atas sekoh. Tambah ta. Mengikut takrif-takrif di atas. Tadilah. Mengikut takrif-takrif di atas akidah Islamiyah. Islam itu ialah pegangnya orang Islam mengenai kewujudan Allah. Mengenai Allah Ta'ala itu ada. Itu kewujudan Allah. Dan sifatnya, sifat Allah. Dan pegangnya mengenai Nabi-Nabi dan Rasul dan perkara yang berkaitan dengan keduanya Nabi dan Rasul. Ataupun dengan ibarat lain ialah beriman kepada rukun-rukun iman yang 6. Itu dia panggil akidah. Dari segi istilah. Begitu juga akidah memberi arti semata-mata pegangnya sama ada betul ataupun tidak. Dan telah maklum bahawa manusia semua mempunyai akidah dan pegangnya atas wujud Tuhan. Tetapi namanya berlain. Nama tak sama. Semua pegang Tuhan itu ada. Bahkan boleh dikatakan bahawa tidak ada manusia yang tidak mempunyai akidah. Orang tak ada akidah, bahkan tak ada. Cuma akidah tu betul dengan tak betul tu lah. Kalau tidak yang akidah yang betul, betul. Kalau akidah yang salah, salah. Ia merupakan asas pegangnya manusia. Akidah ni sebagai humi. Asas yang kita nak pegang, semua atas permukaan bumi ini. Karena bagi tiap-tiap mereka pegangnya tertentu pada asal lagi dengan fitrah. Ya, kalau kita kata orang hutan, orang Dayak, ada akidah dia. Orang hutan, orang asli ke apa, ada akidah dia tu kita tak tahu. Tak. Kadang-kadang dia bertuhan dengan pohon kayu tu akidah dia. Tapi salah lah tu. Orang tak ada akidah boleh dikatakan tak ada. Cuma ada silap dan betul tu. Akidah ni pegangnya masing-masing. Pegangnya akidah Majusi lagu tu, pegangnya akidah Wasani lagu tu, semua akidah. Tetapi terkadang pegangnya itu tidak betul dan ada juga yang betul, tetapi akidah orang Islam mempunyai asas pegangan yang betul yang mereka yakin dengannya bahawasa dari Allah dengan burhan, yakni dengan dalil-dalil. Itu orang Islam. Itu sedikit daripada takrif akidah pada istilah dan pada lugah. Yang kita akan baca depan ni mata Ummul Barahin. Tuan kita dia buat mata Ummul Barahin daripada awal sampai ke akhir. Baru dia masuk bab fiqh secara terjemuh. Orang mata orang terjemuh. Lepas tu kalau kita nak peluah lagi, kita buka oleh syarah-syarah mata Ummul Barahin lah, berpuluh-puluh ratus buah kitab lagi. Nak kok mana, tarik kok mana tu. Sini kita tidak memanjaikan sangat lah. Kerana sebenar kitab mutlak ini kitab fiqh. Cuma balik awal tu dia sebut sikit sebanyak tentang akidah. Dia ambil pada kitab mata Ummul Barahin. Situ lah. Berkata Syekh Sanusi rahimahullah. Syekh Sanusi tu ada bawah tu nama dia. I'lam anna al-hukma al-aqliyya tanhasiru fi salasati aqsamin. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Ketahui olehmu bahawa hukum akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Pertama wujud, kedua istihalah, ketiga jawaz. Itu hukum akal. Maka takrif hukum akal tu dah tengok dalam bab takrif dia dah lah. Sini kita tak ada wari, dalam wari dia jadi besar berdoa pula. Hukum akal tu wajib akli, mustahil akal, harus pada akal tu lagu mana takrif dia. Itu suku. Kita bahas lagi kitab bab usuluddin tu. Sini dia tak ada sebut. Dia wari sepitah lalu ya. Mana hukum akal terbagi kepada 3, wajib akli. Wajib pada akal ni makna barang tak terima balik tak ada. Bahkan benda tu wajib ada. Tu zat tu wajib pada akal, benda tu wajib ada, tak terima balik tak ada. Tu hukum akal. Dia ada hukum kait tu, hukum akal, hukum adat ke apa semua. Fal wajibu
Walau bagaimanapun dia sebutlah juga sikit, tak ada sebut langsung tak boleh juga. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasikhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka makna wajib itu barang yang tidak terupa. Ya bahasa dia kecek lagu tu tidak terupa. Tidak terupa, tidak tasawur. Tasawur tu bahasa Arab. Tidak tergambar. Gitu tak apa. Tasawur. Tasawur ini mana gambar. Tidak tergambar, tidak tasawur, tidak terupa. Tidak terupa. Itu kecek lurah dia. Tidak terupa ataupun bagai tidak diterima pada akal akan ketiadaannya bagai. Apa makna? Balik tak ada benda tu akal tak terima. Contoh misal seperti zat Allah. Balik tak ada zat Tuhan tu kita boleh terima tak? Abadan nak terima tak boleh. Yang kita terimanya ada zat Tuhan. Tu wajib akli. Ya dah? Tu wajib akli. Dan makna mustahil itu barang yang tidak diterima pada akal akan adanya. Mustahil ni benda ni kalau ada akal tak terima. Kita misalnya syarikul bari. Kongsi bagi Allah Ta'ala. Adakah akal kita terima kata benda tu ada? Tak. Balik ada dia, mustahil. 1% tak terima sama sekali. Dia panggil mustahil pada akal. Dan makna jaiz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Ini boleh dua-dua. Ada boleh, tak ada pun boleh. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla dhalika fi haqqi rusuli alaihi mussalatu wassalam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarat bahawa mengenal bagai yang wajib bagi zat Tuhan kita. Berapa tu? Depan je royak tadi 20. Pendek katanya orang mata Ummul Barahin dia terjamuh gitu ya nah. Ni hak Syekh Muhammad Daudi ni. Dia tak akidah ni dia sana kepada mata Ummul Barahin sini. Dan bagai yang mustahil dan bagai yang haruh. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ia mukallaf akan bagai yang wajib bagi zat sekalian nabi yang mursal, nabi yang diutus sebagai rasul. Nak tahu ke tu? Wajib bagi Nabi, sifat-sifat Nabi lah. Akan sebut depan tu. Dan bagai mustahil atas mereka itu Nabi mursal. Dan yang haruh bagi mereka itu Nabi yang mursal. Alaihimussalatu wassalam. Itu depan dia akan sapa satu-satu. 20 sifat wajib bagi Allah. Wa mimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan. Wahiyal wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi wa hadhihi sittu sifatin al ula nafsiyatun wa hiyal wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Maka setengah daripada bagai wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza 20 sifat. 20 sifat ni sebut sepitah lalu tu, tak ada secara tafsir dak. Kalau nak tafsir sifat wujud tu lagu mana makna bagi wujud tu khilaf ulama kena kepada zat ainuz zat ke bukan ainuz zat, atau dia kira suku. Adakah wujud tu kena kepada hiya huwa ke? Dia bahas panjang. Sini kita tidak masuk. Dan musannif pun tak ada bahas panjang. Sekadar sepitah lalunya. Wujud artinya ada. Kidam arti sedia. Baqa arti kekal. Mukhalafah artinya bersalahan bagi segala baharu. Qiyamuhu binafsi arti berdiri Allah dengan sendiri. Apa makna? Tidak berkehendak kepada zat. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadi. Itu dia panggil. Apa dia panggil? Mujid. Mukhassis. Wahdaniyah artinya asa mana satu.
Satu tu panjang lah. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Nak boleh kata Tuhan satu kena ternafi segala kam-kam yang lima. Tu panjang tu baik lah. Itu kena pergi buka oleh kitab lah. Pergi buka oleh Aqidatun Najin. Tak perlu luah pembahasannya. Kalau kita nak korek tak sini, jadi luah pula. Apa kita kata tadilah, sepitah lalu lah. Dan tidak berkandak apa ni, dan maknanya tidak yang menduai baginya bagi Allah pada zat, dan tidak pada sifat, dan tidak pada perbuatan. Itu makna dia. Maka ini dah 6 sifat. Yang pertama itu sifat nafsiyah, iaitu wujud, sifat pertama. Dan yang 5 kemudian itu sifat salbiyah. Hak belakang sifat salbiyah. Muka surat 47 tu satu nota kaki lah kita baca sikit. Kenapa ulama menentukan wajib belajar dengan 20 sifat? Kita bila mukallaf kena mengaji 20 sifat. Sebab apa nak mengaji? Mengikut guru kami Asy-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama yang terbesar Suria. Ada orang tak kenal lah. Alam dunia ni kenal. Dr. Buti kenal. Tuai tak kenal pun nama kenal. Kita dah mengaji dengan dia lah. Kada-kada di sana. Dia kata dalam kitab Kubral Yakiniyat, dia katanya 20 sifat ini merupakan sepenting-penting sifat yang mesti dijelaskan dengan teliti, dengan perhati, dengan halusi, serta makna-maknanya. Apa yang berhubung dengannya dari beberapa perkara dalam masalah i'tiqad. Sedangkan Allah Ta'ala mensifatkan zat dalam Quran Al-Karim dengan beberapa sifat yang banyak. Bukan 20 tu banyak lagi. Tapi hal ni yang penting 20 sifat ni kena berhenti sungguh. Tetapi mengikut pendapatnya ialah bahawa juzuk-juzuk sifat tersebut semua bertemu dalam kandungan 20 sifat yang asah ini. Hak asasi 20. Hak lain lagi tu dah pergi pula tu. Itu sifat 20. Yang telah sabit dalam Quran dan dengan dalil akli yang qat'i. Kerana 20 sifat ini merupakan sifat yang kita merasai hendak mengetahui selalu. 20. Apabila kita bercakap masalah Tuhan, kita nak kerti 20 sifat ni. Tak kerti tak boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran pada sifat salbiyah seperti wahdaniyah, yang mana Allah Ta'ala memberi jawapan dengan penuh jelas dan terang setelah manusia segera membandingkan Tuhan mereka dengan menafinya. Di dalam ayat firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, hingga akhir. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Mu nak minta gapo, mu tumpu minta Tuhan lah. Ia tidak beranak, Tuhan tak beranak, dan ia pula bukan diperanak. Dia bukan anak orang. Dia diri tak beranak, dan dia bukan jadi anak siapa-siapa. Dan tidak ada siapa pun yang setara dengannya. Setara dan setanding dengan Tuhan tak ada. Habiskan. Satu, muka surat ni pula, dinamakan sifat nafsiyah kerana ia menunjuk atas zat, bukan sesuatu yang lebih atasnya atas zat. Wujud arti ada, apa ada, zat tu dah. Bukan kata suku supaya kederat ada. Yakni dikanak dengan sifat nafsiyah tu ialah sifat subutiyah. Sifat yang bahasa sabit. Yang sabit menunjuk atas zat dan atas kewujudannya. Atas kata zat tu ada. Bila kata wujud, menunjuk kata zat tu tu ada, zat tu dah. Kita bayih ada. Mana ada? Tu tubuh bayih dah. Tu dipanggil zat dah. Nafsiyah. Bukan kata sifat suku dengan tubuh dah. Mana ma'ani kan? Boleh kita panggil sifat nafsiyah. Tidak lebih di atas zat, bukan suku-suku, seperti keadaan jauhar itu jauhar. Keadaan suatu itu ada. Sifat nafsiyah itu bukan satu sifat yang lain daripada zat. Ia ialah ainuz zat. Wujud tu kena kepada ainuz zat, yakni zat itu sendiri dah tu wujud di sisi Imam Asy'ari, dan hal di sisi lain pada Imam Asy'ari. Khilaf lah. Jadi pendapat bagi Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan wujud tu ainuz zat, diri zat tu dah. Orang lain kata bukan, satu hal. Nah, tu sifat dia panggil.
sifat salbiyah bawah. Dan iaitu salbiyah tu barang menunjuk atas menolak sifat-sifat yang tak layak dengan kebesaran Allah dan ketuhanannya. Salbi ni bahasa kita terjemah nafi. Nafi tangga buai tu salbi. Kita misasa kidam arti sedia. Apa makna sedia? Sedia dengan makna Tuhan tidak ada permulaan, tak ada permulaan yang panggil sedia. Tu salbi. Baka arti kekal. Apa makna kekal? Nak tafsir sekali lagi. Kekal arti Tuhan tidak ada kesudahan. Tidak ada panggil salbi. Itu makna dia. Itu makna dia. Sifat-sifat salbiyah sangat banyak. Kerana tiap-tiap kekurangan dinafikan daripada Allah. Ya bukan limun ni. Hak limun ni sebagai mudah kita nak faham selalu. Ya banyak lagi kamalat Tuhan. Bukan tak faham limun ni. Tak. Sebab benda yang kekurangan nafi tu baik belakang. Itu salbi. Tetapi terkandung lengkap dengan menafi sekalian perkara kekurangan dengan 5 sifat ini sebagai hak pokok dia. Bila nafi 5 sifat ni, pakai telucuk hak lain dah. Iaitu 5 sifat wadaniyah, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu. Sebutlah mana-mana dulu pun kidam, baqa dulu, wadaniyah kalah lah. Boleh sebut baqa dah. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani bi jami'il mumkinat wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat wal hayat wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Wassam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il makhluqat bi jami'il mawjudat wal kalamul ladzi laysa bi harfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqati. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat dinamakan dia sifat ma'ani. Itu kudrat arti kuasa. Apa tu kita nak bahas suku bahaslah. Kuasa dengan makna perkuasa. Kalau makna kuasa menunjuk di atas takluk bagi sifat kudrat, tu bahas suku. Tapi torik orang lama lagu tu terjemah. Dia terjemah tu dengan takluk tu, bukan dengan sifat. Mari orang belakang torik bagi pada dan tak payah diskar. Ayah kata tali situ kuasa dengan makna perkuasa. Pasal menunjuk di atas satu sifat yang ada di zat Tuhan. Itu kita kira suku tu. Iradat arti berkandak. Bukan berkandak, berkandak. Yang takluk kedua itu dengan sekalian mumkinat. Benda mungkin ni benda mastawa wujuduhu wa adamuhu. Tu mumkinat. Mumkinat mutaqabilat. Ilmu arti mengetahui, yang takluk ia dengan sekalian wajibat, yang jaizat dan yang mustahilat. Hayat artinya hidup, dan iaitu tidak takluk ia dengan suatu. Hayat ni tak ada takluk. Sama basar artinya mendengar dan melihat. Itu kena pada takluk dia, bukan sifat tu. Yang takluk keduanya dengan sekalian maujudat, dan tidak takluk kedua itu kepada yang mustahil, bersama basar. Dan takluk kedua dengan yang wajib dan yang haruh. Dengan syarat jika ada yang haruh itu maujud. Kalau benar tak maujud, tak takluk juga. Karena setengah yang haruh itu maujud, karena setengah yang haruh itu tidak ada wujudnya. Ada yang tak ada wujud, ada yang maujud. Kalam artinya berkata-kata, yang tidak dengan harah, dengan huruf, dan tidak dengan suara, dan takluk ia dengan bagai yang takluk dengan dia oleh ilmu. Pada sekalian tempat takluknya. Akal satu tu kan dia bawa sikit. Muka 50 tu. Dikandaki dengan sifat ma'ani ialah tiap-tiap sifat yang berdiri pada zat. Yang berdiri, yakni yang tupai yang ada di zat. Tapi cara tulis tu tulis yang berdiri lah. Yang ada di zat, yang tupai di zat, itu sifat ma'ani. Yang memastikan hukum yang tertentu. Lagu mana hukum tertentu? Seperti sifat ilmu. Misalnya. Maka ilmu itu memastikan keadaan Allah aliman. Itu.
Bila Tuhan ada sifat ilmu, boleh kita nak panggil Allah tu aliman, yang sangat tahu, yang mengetahui. Dan sifat-sifat kesempurnaan Allah itu amat banyak, tetapi sifat ma'ani yang 7 ini adalah asas yang telah disebut dalam Quranul Karim, yang segia orang Islam mempelajari. Ini sebagai asas. Bukan setakat 7 tu sifat-sifat kesempurnaan dia. Banyak lagi sifat ma'ani tu. Ini sebagai asas. Sebagai asas. Itu diisi Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah, maka mereka mengingkarkan sifat-sifat ma'ani. Ma'ani bagi Tuhan tak ada. Tetapi mereka berkata bahawa Allah Ta'ala mengetahui dengan ketiadaan bersifat dengan ilmu. Tuhan tahu bukan ada ilmu, cuma Tuhan tahu dengan zat. Itu Mu'tazilah. Tuhan bercakap bukan dengan sifat kalam, Tuhan bercakap dengan zat dia. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia menafikan segala sifat ma'ani. Ma'ani bagi Tuhan tak ada. Bagi kita, kalau turut sunnahnya, kita kuasa dengan rang dan tubuh. Mu'tazilah kata tak, kita kuasa dengan tubuh kita. Kalau kuasa dengan tubuh tak ada rang, kuasa ke mana tubuh dah? Ahlussunnah lah. Maknanya kita kuasa dengan rang yang ada di tubuh kita. Itu Ahlussunnah. Tak di Tuhan. Tuhan kuasa dengan sifat kudrat yang ada di zat dia. Tu Ahlussunnah. Mu'tazilah kata Tuhan kuasa dengan zat, kudrat tak ada. Tu Mu'tazilah. Dia buka dalam kitab Akidah Islam dan Kubral Yakiniyah bagi Dr. Buti. Kitab-kitab. Dan kitab lain banyak lagi lah. Kitab-kitab lama banyak lagi. Summa sab'u sifatin tusamma sifatil ma'nawiyatan wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kemudian 7 sifat dinamaikan dia akan 7 sifat maknawiyah. Kalau kita ngaji dalam tarekah manhaj Asy'ari, kalau kita ngaji manhaj Asy'ariyah, maka tidak ada sifat maknawiyah. Kalau bila kata sifat maknawiyah ni ala manhajil Maturidiyah. Sebab tu sifat di sini buasan Asy'ari 13. Hak wajib kena tahu tafsir, bukan 20. Hak kata 20 ni atas manhaj tarekah bagi Abu Mansur Al-Maturidi. Dia bila termasuk maknawiyah lagi 7. Itulah, bila 7. Dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. 7 sifat pertama tu ma'ani. 7 sifat pertama. Dan iaitu keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, dan yang berkehendak, yang mengetahui, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Itu maknawiyah. Apa maknawiyah? Turun bawah ke satu sikit. Sifat manawiyah itu ialah hukum-hukum yang terjadi dan hasil natijah dengan sebab sabit sifat ma'ani yang 7. Kalau tak ada ma'ani, dia tak sabit manawiyah. Nak boleh kata timus manawiyah, kena ada sifat ma'ani. Kita ada kudrat, kita gagah. Boleh dikatakan kita yang gagah. Kalau kita ni tak gerak, nak kata kita yang gagah, tak boleh kata. Maknanya lazim daripada ada maknanya 7, dia tubik 7 pula maknawiyah. Betul? Tubik situ. Maka apabila sabit bagi Allah sifat kudrat, hasil natijahnya iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, tu natijah dia. Arti keadaan Allah berkuasa ataupun yang kuasa. Dan begitulah pada sekalian sifat ma'ani hak lain lagi, katakanlah. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala isruna sifatan wa hiya adadul isrinal ula wa hiya al-adamu wal hudusu wa turu wal adami wal mumasalatu lil hawadisi bi ayyakuna jirman ay la ta'khudhu zatuhu al-aliyatu qadran minal faraghi aw yakuna aradan yakumu bil jirmi أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو تتصف بالصغر والكبر
atau tattasifu bil aghrad fil af'ali wal ahkam. Dan setengah daripada yang mustahil pada hak Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah 20 sifat. Wajib lepas dah. Ini mustahil. Iaitu lawan segala lawan 20 pertama. Lawan dia. Dan iaitu Adam arti tiada. Hudus arti baharu. Kita baca reka-reka tu. Bukan dan terjatuh tak. Saja baca reka-reka tu dah. Baca pitah. Turuwul Adam arti kedatangan tiada, kedatangan Adam yang dinamakan dia dengan fana. Fana tu binasa lah, fano. Mumasalah dengan hawadis arti menyerupai dengan yang baharu. Tu mustahil. Dengan bawa ada yang berjirim tu taswir pada kata menyerupai. Lagu mana menyerupai taswir tu? Bah tu bahalah jat taswir. Kalau ngaji nahwu dekat situ lah nak i'rab tu. Arti mengambil zatnya yang maha tinggi akan qadar daripada lapang, akan tempat daripada lapang. Lapang tu tempat kosong, tu lapang, ambil tempat. Tuhan tidak bertempat, tu mustahil tu. Jadi reti masalah ni kita reti dalam bab tu tasabihah. Ataupun ada ia arak yang berdiri dengan jirim, Tuhan tu arak. Bila arak dia bukan zat, situ mustahil. Ataupun ada ia pihak bagi jirim, pihak jirim, pihak jannah tu, depan belakang kiri kanan atas bawah, tu pihak dia panggil. Al-jihatu sittih, jihad jahannam. Ataupun baginya pihak ataupun berhak ia dengan tempat ataupun masa, atau bersifat zatnya yang maha tinggi dengan segala yang baharu, atau bersifat dengan kecil ataupun besar. Itu mustahil semua tu. Semua tu mustahil. Atau bersifat ia dengan berkanak pada segala perbuatannya dan segala hukumnya. Itu mustahil. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi zatihi aw yakuna lahu mumasilun fi zatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assirun fi fi'lin minal af'ali. Demikian lagi mustahil atau Allah bahawa tidak berdiri ia dengan sendiri. Ni yang muhu. Mustahil itu Tuhan ada dengan bukan dengan sendiri, itu mustahil. Dengan bahawa ada lah ya sifat yang berdiri dengan zat ataupun berkanak kepada yang menjadikan, mukhassis ataupun mujid ataupun fa'il atau mustahil. Tuhan nak kepada fa'il mustahil. Demikian lagi mustahil kata Allah bahawa tidak ia asa. Ini buah dan niat satu. Dengan bahawa ada ia bersusung pada zat ataupun ada baginya menyerupai pada zat ataupun sifatnya, ataupun ada serta pada wujud yang memberi bekah pada perbuatan, pada segala perbuatan. Semua itu mustahil. Mustahil gulawai sesuatu, gulawai sesuatu. Wa kaza yastahilu alaihi al-ajzu an mumkinin ma wa ijad syai'in min al-alami ma'a karahatihi li wujudihi ay adami iradatihi lahu aw ma'a az-zuhuli aw al-ghaflati aw bit-ta'lili aw bit-tab'i. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma wal mautu was-samamu wal ama wal bakamu wa adadus sifatil ma'nawiyyah wadihatun min hadhihi. Wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fahuwa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Demikian lagi mustahil Allah itu lemah, ini lawai kudrat. Lemah lawai kudrat. Daripada menjadikan mungkin barang mungkin ada dia. Ikutlah mungkin gapo pun tak kuasa nak buat. Mustahil. Padahal mungkin ini benda yang bersama antara ada dengan tak ada. Mastawa wujuduhu wa adamuhu. Kalau kata alam tu masih wallah. Mungkin belum ada lagi, mungkin belum ada lagi. Tapi antara ada dengan tak ada tu sama. Bila sudah ada dia panggil, sudah jadi alam masih wallah, jadi wajib aridi. Baru ada. Dan mengadakan sesuatu pada alam serta tertegahnya bagi kejadiannya. Artinya ketiadaan khandak atau mustahil. Tuhan buat alam dunia dengan tak ada khandak. Mustahil. Buat dengan galik. Kapan-kapan ada, tak boleh jadi. Tuhan buat dunia dengan khandak dia, dengan alam dengan khandak dia. Ataupun serta zuhul, yakni lupa.
yakni lupa. Tuhan buat alam dunia dengan terlupa, kawan-kawan ada. Itu mustahil. Iaitu kejadian ilmu dengan suatu serta terdulunya. Dulu ada ilmu, lepas tu terlupa, dipanggil terlupa. Ataupun serta ghaflah, yakni lalai. Lalai galik, itu mustahil juga. Sama ada terdulu ilmu ataupun dengan ilak. Tuhan buat dengan sebab ilak. Tuhan buat dengan sebab ada ilak. Buat satu benda makhluk ni ada ilak dia. Ilak ikutlah satu sebab gapo apa supaya kita buat satu benda, kita nak pada satu sebab ilak dia. Kita kata kerja ilak kita nak duit, ilak dia panggil tu. Kita gali telaga, ilak kita nak air. Maka Tuhan buat alam tu satu ilak supaya nawi hamba ibadat dia. Dah, tapi hikmat. Tu hikmat. Ataupun dengan tabiat, bila masalah tabiat ni kalau makan kenyang, tak mesti kita misal. Bila Tuhan ada, buatlah alam ni. Dah, tu tabiat bukan. Dan makna keduanya itu iaitu bahawa adalah wujud Allah itu melazimkan daripadanya diperoleh sekalian kainat. Bila Tuhan ada semua ada ni. Itu dia panggil ilah ataupun tabiat panggil. Maka tak mustahil tak Tuhan. Seperti lazim maklul bagi ilahnya. Lazim bergerak cicing sebab kita bergerak tangan. Tak. Kalau kita tak bergerak tangan, tak bergerak cicing. Itu ilah maklul dia tu. Dan lazim matmu' bagi tabiat. Mustahil demikian itu. Semua itu mustahil. Dan demikian lagi mustahil atau Allah Ta'ala jahil. Tuhan tak bersifat dengan ilmu. Ni lawai ilmu ni. Lawai bagi ilmu Tuhan jahil. Mustahil. Dan bagai yang pada ilmu. Bagai yang pada ilmu. Dengan maklum. Bukan pada ilmu. Tak kena domai. Dan barang yang pada maknanya makna jahil. Tak kena domai macam ni. Lakah. Mustahil atau Allah tu jahil dan barang yang pada maknanya makna jahil. Makna jahil ke apa? Zon, waham ke apa semua makna jahil belaka. Nah, syok ke apa semua. Jahil terbagi pada dua. Tak ada. Dengan maklum barang yang maklum ada ya dan mati atau mustahil lawan bagi hayat. Kita dengan maklum yang makna maklum ada ya. Maknanya Tuhan ni jahil tak reti ataupun tak tahu dengan benda hak sudah maklum. Maka tu mustahil tak Tuhan. Mustahil. Dan mati. Tu mustahil ke? Mustahil atau Allah Taala tu mati. Kalau nak ibarat kita mati tu atas pada jahil tu. Dan demikian lagi mustahil atau Allah itu mati. Tak itu. Ibarat. Dan tuli, dan buta, dan kelu. Kelu tu bisu lah. Guna sifat kalam. Buta tu guna dengan sifat basar. Tuli mustahil lawan dengan sifat sam'un. Tu lawan-lawan dia. Dan segala lawan sifat manawiyah itu nyata. Ia pada tersebut ini. Adapun yang harus bagi zat Tuhan, maka berbuat tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan dia meninggal berbuat. Bukan meninggal tiap mungkin. Dhamma dia. Berbuat mungkin ataupun meninggal berbuat. Itu apa ni harus. Dia nak buat kata saya buat tu atas dia. Akan satu. Yakni bagi Allah Ta'ala daripada sifat-sifat juga harus membuat dan meninggal buat benda-benda mungkin semua. Dia nak buat, nak tinggal atas dia. Dalil akli jikalau Allah Ta'ala membuatkan alam ini bukan harus. Bolehlah kata wajib kita kata. Dalil akli ni. Nasaya tidak sunyi pada dua perkara. Iaitu ema wajib, ema mustahil. Dua. Maka jika wajib menciptakan alam. Kita bubuh kata alam dunia wajib Tuhan kena buat. Dia kira mustahil ni. Nasaya ada alam ini koding. Sebab Tuhan koding, alam koding. Karena wajib menghendaki sedia. Maka apabila Allah sedia, maka menciptakan alam pun sedia juga. Itu cara pergi dengan akal. Maka apabila Allah sedia, maka menciptakan alam pun sedia juga. Sedangkan sekarang alam ini baru timbul. Alam ini baru ya. Yang membuktikan bukannya wajib. Itu sah. Maka jika mustahil, nescaya tidak wujud alam ini. Kalau buh kata alam ni tak ada ke mana muka ada dah. Juga tu. Karena benda mustahil tidak pernah wujud. Benda mustahil tak pernah ada. Dan tak wujud
Bahkan tidak akan wujud mustahil, tak akan ada. Maka mesti mencipta alam ini harus bagi Allah. Itu sebagai dalil akli untuk kita buat mikir. InsyaAllah kita sambung lepas zuhur dalil kewujudan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana Abdul Arifin. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pukul 1 B, 1:30 semaya, pukul 2 wajah.